يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sedang hadirin hadirat rahimakumullah yang dikasihi oleh Allah, insan-insan pilihan Allah. Bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dengan diberikan nikmat kesihatan, keafiatan, kesempatan, diberi taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan antum semua berjemaah sekalian sihat dan afiat insyaallah. Dan sentiasa dalam rahmat Allah, dalam redha Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam maghfirah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah untuk sambungan kuliah subuh kita pada pagi ini kita meneruskan bacaan kitab Risalah Al-Misbahul Munir sampai mana? Sampai tajuk apa? Uraian sifat yang ke-15. Uraian sifat yang ke-15. Baru nak masuk Baru masuk. Baik, yang ada kitab boleh tengok muka surat kalau kitab Rumi ni 69. Uraian sifat yang ke-15, kaunuhu muridan. Betul ya? 14. Muka surat 68. Uraian sifat yang ke-14. Uraian sifat yang ke-14. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Kitab Rumi 68. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kata muallif, huraian sifat yang ke-14 daripada 20 sifat yang wajib bagi zat Allah yang mesti diketahui, mesti difahami secara tafsil oleh tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, serta wajib diiktikadkan sungguh-sungguh dalam hati. Jadi semua sedia maklum dah di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, di antara perkara yang diijma'kan oleh ulama itu, wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mempelajari ilmu usuluddin. Tu di sisi akidah kita ahli sunnah. Maka jangan tanya yang ahli punnah. Kalau tanya ahli punnah, mereka mengatakan ilmu ni tidak wajib dipelajari. Hati-hati. Mereka sekarang ni sedang bersungguh-sungguh berkempen di mana-mana, mengajak masyarakat supaya meninggalkan mempelajari ilmu usuluddin. Akidah kita sifat 20 ni. Dia orang berkempen sini, berkempen di sana, berkempen di universiti, berkempen di college, berkempen di majlis agama, berkempen di masjid, di surau, di sekolah, di ceramah-ceramah mereka, meninggalkan. Jangan mengaji sifat 20. Kerana ada pandangan mereka ilmu ni tak wajib dipelajari. Adapun kita tidak. Kita berpegang di antara dalil hukum hakam
dalam agama kita daripada 4 sumber, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Adapun mereka dia tak jumpa hukum wajib ni kerana mereka menolak ijma'. Mereka tak pakai ulama. Mereka tidak iktiraf ijma' ulama. Sebab tu di sisi mereka kata tak wajib belajar. Maka jauhkan pahaman ni. Jauhkan pahaman ni. Dia mengalang kita belajar ilmu ni supaya dia nak masukkan akidah dia. Dia nak suruh masyarakat meninggalkan ilmu sifat 20 ni supaya dia nak masukkan fahaman dia tu. Na'udzubillah. Nanti lama-lama kerang kita beriktikad dengan ngajak kita beriktikad Tuhan atas langit, Tuhan turun naik langit, Tuhan ada tangan tapi tak serupa, Tuhan ada muka tapi tak serupa. Bahaya fahaman ni tuan-tuan. Kalau kita tak bersungguh-sungguh mengaji sifat 20 ni, tak mustahil nanti akan terkubur. Cuba kita bayangkan nanti satu masa dah tak ada dah orang nak menyampaikan ilmu ni, dah tak ada yang mengaji yang menguasai ilmu ni. Macam mana besok nasib cucu cicit kita? Cucu cicit kita besok nak belajar akidah macam mana? Adakah kita rela cucu cicit kita ni besok belajar ilmu akidah yang mengajak orang menyerupakan Allah dengan sesuatu? Jadi daripada sekarang kita kena bersungguh. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita bersungguh ni, mudah-mudahan paling tidak kita harap Allah pelihara keturunan kita sampai kiamat. Itu paling tidak lah. Paling tidak itu harapan kita pada Allah. Mudah-mudahan apabila kita bersungguh nak menjaga ilmu akidah ni, nak mempelajari ilmu akidah di sunnah wal jamaah ni, mudah-mudahan Allah pelihara keturunan kita sampai kiamat. Mudah-mudahan tak ada seorang pun yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baik, jadi hari ini kita dah sampai kepada sifat yang ke-14. Alhamdulillah, dengan taufik Allah, dengan izin Allah. Yang ke-14 daripada 20. Ada berapa banyak sifat kesempurnaan yang wajib bagi zat Allah? Tidak terhingga. Ni 14, 15 sampai 20 tu, itu yang wajib dipelajari dan wajib diiktikadkan secara satu persatu. Adapun hakikat sifat Allah tu tidak terhingga, tidak terhitung. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala itu hanya memiliki 20 sifat dah. 20 ni yang wajib belajar secara perincian. Dan jangan lupa kita juga beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya, melainkan Allah saja yang mengetahui. Yaitu sifat yang ke-14. 14 ni pada bilangan, pada sebutan. 1, 2, 3, 4, 14, 20 tu pada sebutan, pada bilangan. Pada aturan percakapan kita. Adapun hakikat segala sifat Allah Ta'ala itu tidak boleh nak dikira 1, 2, 3, 4, 5 dulu dan kemudian. Kenapa tu? Kerana segala sifat Allah itu qadim lagi azali. Semua sifat Allah sedia kala, tidak ada dulu dan tidak ada yang terkemudian. Cuma nombor-nombor ni letak untuk mudah kita nak hafal, mudah kita nak asing-asingkan salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah dan sebagainya bila dah ada nombor tu. Tak salah kalau kita nak letakkan kaunuhu ta'ala qadiran nombor 1, nak letak kudrat nombor 2, tak ada masalah. Kerana nombor tu hanya sebut sahaja. Sifat Allah tu tak ada yang baharu. Zatnya qadim, maka segala sifatnya pun qadim. Tidak seperti kita, zat kita yang berjisim ni bersifat baharu, maka segala sifat-sifat kita ni juga baharu. Apa arti baharu? Sesuatu yang ada permulaan ataupun sesuatu yang asalnya tiada kemudian dijadikan oleh Allah tu namanya baharu. Sifat yang ada pada kita kan ada beratur dulu kemudian. Dulu kita tak ada, kemudian Allah ada kan kita. Dah ada tu pula tak hidup lagi, kemudian baru Allah bagi sifat hidup. Betul? Lepas hidup tu pula tak pandai lagi, tak ada ilmu, buta, pekak dan sebagainya. Betul? Lepas tu Allah bagi hidup. Lepas tu baru Allah bagi apa? Contohnya lah boleh melihat ke boleh mendengar, dia beratur dulu kemudian. Itu sifat kita ada dulu kemudian. Pas satu pula. Pas satu pula. Ada pun sifat Allah tak? Bukan begitu. Semua sifat Allah qadim, sedia kala. Tidak ada satu pun sifat kesempurnaan Allah yang baharu.
Mustahil. Tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Kaunuhu qadiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Sekarang ni kita sedang membicarakan secara tafsil sifat-sifat maknawiyah. Maknawiyah ni sifat apa maknawiyah ni? Dulu sebelum dibahaskan tentang kaunuhu qadiran baru nak masuk lah kaunuhu qadiran baru nak masuk sifat maknawiyah. Sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat nafsiyah dah sudah. Sifat nafsiyah ada satu sahaja, iaitu sifat wujud. Ada itulah, ada tu nama bagi sifat yang wajib bagi zat Allah. Ada itu sifat dah. Kita ni bersifat dengan ada, tapi sifat ada pada kita makhluk ni tidak serupa dengan sifat ada pada zat Allah. Ada kita baharu, ada Allah qadim sedia kala. Ada kita menerima binasa, ada Allah Ta'ala tidak menerima binasa. Ada kita berjirim berjisim, ada zat Allah tidak berjirim tidak berjisim. Itu biar boleh bezalah di antara makhluk dengan Allah. Barulah kita boleh menyelamatkan diri daripada menyengutukan. Kenapa boleh jatuh kepada menyengutukan? Sebab dia tak boleh beza yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Bila tak boleh beza yang mana Tuhan, yang mana makhluk, di sinilah akan berlaku kekeliruan. Bila berlaku kekeliruan, barangkali dia akan menyamakan Allah dengan sesuatu ataupun menyamakan sesuatu dengan Allah. Yang akibat daripada itu jatuh kepada syirik. Syirik kepada Allah itu terbahagi pada tiga. Syirik pada zat Allah, mensyirikkan zat, mensyirikkan sifat ataupun mensyirikkan perbuatan. Jadi wajib bagi tiap-tiap kita laki-laki dan perempuan ni yang mukallaf ni wajib jaga diri. Jangan jatuh kepada salah satu perkara syirik tadi. Jangan menyamakan zat Allah dengan zat yang lain. Jangan menyamakan sifat Allah dengan sifat yang lain. Jangan menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan yang lain. Banyak orang faham yang nombor satu tu saja. Tidak menyamakan zat Allah dengan zat yang lain. Makna semua tahu, semua menafikan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tapi yang nombor dua, nombor tiga ni banyak yang tersangkut. Na'udzubillah. Kadang-kadang menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Contohnya mendakwa bahawasanya sifat kudrat yang ada pada kita ni, kudrat kita ni boleh memberi kesan. Kudrat, tenaga yang ada pada kita makhluk ni boleh memberi kesan, memberi bekas, memberi kesan. Kudrat siapa yang boleh memberi kesan ni? Hanya kudrat Allah. Tapi apabila ada yang beriktikad, memiliki pegangan dan kepercayaan bahawasanya tenaga yang ada pada makhluk ni juga boleh memberi bekas, ini nama mensyirikkan sifat Allah. Ini nama mensyirikkan, menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Menyamakan pada pihak mana? Menyamakan pada pihak sama-sama boleh memberi kesan. Mana boleh memberi kesan? Kudrat makhluk tak boleh memberi kesan. Yang boleh memberi kesan baik, kesan buruk ni hanya Allah. Adapun tenaga yang ada pada kita ni tak boleh. Sebab makhluk kan. Tapi ramai orang tak perasan tu. Sepertinya orang yang berfahaman Qadariyah. Orang yang berfahaman Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah. Mereka beriktikad kita ni boleh memberi sesuatu. Tenaga kita ni boleh menghasilkan sesuatu. Usaha kita ni boleh menghasilkan sesuatu. Betul ke salah? Salah. Yang boleh menghasilkan, menjadikan hanya Allah. Ramai orang tak faham ilmu akidah ni, tapi ramai yang tak nak mengaji. Ramai yang tak faham ilmu akidah ni, tapi ramai yang tak nak mengaji, ramai yang tak nak belajar. Sedangkan akidah ni nombor satu, kena pastikan betul. Bila dah kenal Allah, dah faham, dah betul akidah, barulah syariat yang lain Allah terima. Barulah semayangnya Allah terima, puasanya Allah terima, haji umrahnya Allah terima. Tapi kalau yang tunjang ni tadi, akidah ni dah menyimpang pak lain, dah menyengutukan Allah, pergilah haji tiap bulan pun. Kan kata tiap tahun, pergi haji tiap bulan pun tak jadi apa kan. Sebab apa? Akidah rosak. Akidah rosak ni artinya apa? Tak beri. Adakah Allah terima amalan haji orang tak beriman? Allah terima dah? Tak.
Allah hanya terima ibadat orang yang beriman. Apa maksud iman? Akidah yang betul, itu maksud iman. Akidah yang betul tu nama iman. Akidah yang salah tu namanya kafir. Jadi kita ni kena risau, kena bimbang rosak akidah. Ni tuan-tuan yang sanggup tunggu belajar ni tanda-tanda tuan-tuan risau lah ni. Tanda-tanda tuan-tuan risau ni yang tuan-tuan tunggu ni. Kalau nak kata tak ngantuk, ngantuk. Tak lapar. Macam orang lain kan. Tapi kenapa tunggu? Sebab risau. Nak ambil tahu, takut-takut silap, takut-takut salah pegangan, jadi nak tahu. Orang yang tak risau dia tak peduli kan. Macam orang tak risau, macam contohnya orang yang risau harta bendanya rosak, hilang, dicuri, dirompak, apa dia buat? Dia bertindak. Dia menjaga betul. Pasang CCTV, pasang grill, pasang apa lagi? Mangga solek, pasang tak cukup dengan tu, panggil jaga pula. Letak duit dalam peti besi lagi. Yang dalam bawa dalam bank, dalam peti. Sebab apa tu? Sebab risau. Daripada risau tu akan seseorang itu akan bertindak membuat sesuatu. Begitulah orang yang risau rosaknya akidah, risau amalannya rosak, risau pahalanya musnah, risau amalannya tak diterima oleh Allah. Orang yang jenis macam ni, dia akan membuat sebab-sebab menjaga amalnya. Dia pergi belajar, dia pergi mengaji, dia pergi mendengar, dia pergi fahamkan, dia pergi betul-betulkan. Sebab apa? Dia risau amalnya rosak, risau nanti balik akhirat tak ada bawa kebajikan. Sebab dia tahu yang amal-amal ibadat ni perlu dilakukan dengan ilmu. Dia risau, aku ni tak belajar, kalau aku tak belajar dah tentu amal aku salah. Bila amal aku salah, mana nak ambil ganjaran pahala? Bila tak ada pahala besok, apa yang nak ditimbangkan di padang mahsyar sedangkan aku tak ada kebajikan? Bagaimana amalan aku nak diterima oleh Allah kalau akidah aku sesat, menyimpang? Daripada risau itulah yang akan mendorong diri dia berusaha. Imam Ghazali pesan, mesti ada risau dalam hati. Mesti dalam hati kita ni mesti terbitkan risau, bimbang, rosak akidah, rosak ibadah, tak sah ibadah. Kena ada risau tu. Itu risau yang dipuji. Adapun risau tentang hal-hal dunia, ini dibenci oleh Allah. Risau orang tak kenal kita, risau tak kaya macam orang lain, risau tak berjaya macam orang lain, risau miskin, risau sakit. Risau ni ini dicela oleh Allah. Tapi risau tentang amal, risau tentang iman, risau tentang ibadat, ini dipuji oleh Allah. Kerana akan menarik diri seseorang itu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tapi kalau risau dengan benda dunia tadi, dia akan merapatkan kita dengan dunia. Kita akan bersungguh-sungguh buat ini, cari itu, pagi, petang, siang, malam, tak peduli, tak kenal Tuhan, tak kenal halal haram. Sebab apa tu? Risau dengan dunia. Tapi orang yang risau dengan akhirat, risau dengan ibadat, dia akan sibuk juga berbimbang, tapi bukan dengan hal-hal dunia, tapi hal-hal ibadat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang yang risau dengan akhirat ni. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu diajar, disuruh kita ni berdoa, ya Allah, kau sibukkanlah aku ya Allah. Kau sibukkanlah aku ni dengan ibadat ya Allah. Sibukkan ya Allah dengan ibadat. Sibukkan aku ni dengan akhirat ya Allah. Jangan kau sibukkan aku dengan dunia. Sibuk dengan akhirat. Hatinya memikir akhirat, pikirannya risau memikirkan akhirat. Makna pikiran ni pun risau, sibuk memikir akhirat, hatinya pun risau memikir akhirat juga. Bila dah pikiran hati risau tentang akhirat, dengan sendiri tubuh badan ni pun akan membuat kerja-kerja akhirat. Sebab tubuh badan kita ni, anggota kita ni tuan-tuan, dia akan mengikut arahan hati. Apa yang dirisaukan oleh hati, itulah yang akan diusahakan oleh anggota. Betul ke tidak? Orang yang risau nak cari duit, itu yang sanggup bekerja 24 jam kadang-kadang. Risau. Risau dia tu melampau-lampau sampai tak ada waktu untuk Allah, tak ada waktu untuk akhirat, tak ada peduli langsung. Sebab apa? Risau dalam hati tentang dunia tadi. Dia pun bekerjalah pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Agama diri dia pun dia tak pedulikan, agama anak bini dia pun dia tak
pedulikan, wal iyad billahi min dzalik. Sepenuh-penuh pikiran dia risau tentang dunia. Minta Allah jauhkan kita daripada golongan yang macam tu. Dan mudah-mudahan semua diberi taufik oleh Allah, diberi kesedaran oleh Allah, ditarik oleh Allah, dijemput oleh Allah, dipilih oleh Allah, daripada menjadi ahli-ahli dunia ni yang meninggalkan Allah, yang melupakan Allah, yang melupakan akhirat. Amin. Jadi wajib pada syarak pula kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan kuasa. Jadi wajib tiap-tiap orang, laki-laki perempuan, siapa pun dia, hatta dia raja sultan sekalipun, dia wajib mengiktikadkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan maha kuasa. Jangan dikatakan Allah itu bersifat lemah pula, ataupun yang seumpama dengan lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah dan yang seumpama lemah. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa. Ini sifat maknawiyah. Mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, dan tentu tidak keadaannya Allah Ta'ala itu yang bersifat dengan lemah. Jangan ada di kalangan kita, di antara kita, yang mengiktikadkan Allah itu Tuhan yang lemah. Lemah ni sifat mustahil bagi Allah. Allah tu lemah, Allah tu tak kuat, Allah tu tak kuasa, Allah tu semua tu dah meletakkan sifat kekurangan pada Allah tu. Rosak akidah, na'udzubillah. Yang seumpama lemah, tak kuasa, ataupun tak berapa nak kuasa. Tu tak berapa nak kuasa tapi tak berapa nak kuasa. Itu semua mustahil bagi Allah. Dan keadaan itu ialah satu sifat yang melekat ia akan sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni tuan-tuan pemirsa hadirin hadirat, nak dibahaskan sifat maknawiyah secara tafsil. Mengikut setengah pendapat ulama, mengetahui sifat maknawiyah secara tafsil ni, huraian ni tidak wajib. Jadi kalau kita tak faham sini pun tak ada masalah. Nanti lama-lama ulang lagi lama-lama, insya-Allah. Ini masuk dalam fardu kifayah ni. Tak faham pun tak apa. Sebab sekarang ni dia sedang bahaskan maknawiyah tu, sifat maknawiyah tu sifat yang bagaimana. Kita tak faham pun tak apa. Yang penting wajib i'tiqad Allah memiliki sifat maknawiyah. Cukup untuk kita orang awam. Untuk kita orang awam ni wajib i'tiqad Allah Ta'ala wajib memiliki sifat maknawiyah. Apa dia sifat maknawiyah tu? Wallahu alam, aku pun tak berapa nak faham. Tapi aku percaya Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan maknawiyah. Kerana maknawiyah ni sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Tapi kalau boleh faham itu baguslah. Tapi kalau tak faham pun tak berdosa. Sebab ini masuk dalam bahagian fardu kifayah ni. Tapi cubalah juga cubalah juga kita fahamkan. Tak dosa pun kalau tak faham. Dosanya tak mengaji. Tak mengaji dosa, tak faham tak dosa. Jadi yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah ni, yang nak dihuraikan maknawiyah ni yang mana satu? Kalau dalam bahasa Arab dia panjang-panjang tu. Kaunuhu ta'ala qadiran, ada 3 perkataan tu. Kaunuhu, kalau nak ikatkan kaunuhu tu dah ada 2 dah tu. Kaunuhu ta'ala qadiran, ada 4 patah perkataan. Jadi yang mana satu yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah ni? Yang dikatakan maknawiyah ni kaunu tu. Perkataan kaunu tu, kaf waw nun. Kaun tu. Kaunu tu. Terjemah Melayunya adalah tu. Kaunu adalah, ataupun keadaan Allah, keadaan tu, ataupun kaunu tu, ataupun adalah. Itu yang sedang dibincangkan sekarang ni. Kita bukan sedang bincangkan qadiran, bukan. Kita bukan bincangkan qadiran. Qadiran, qaf alif dal ra tu qadiran ataupun qadirun memberi makna yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa itu zat
Zat Allah kita bukan nak bincang tentang yang berkuasa. Yang berkuasa tu zat Allah, diri Allah. Qudrat sifat perkuasa. Dia ada beza tu. Perkuasa sifat. Yang berkuasa adalah zat Allah. Nampak tak? Sekarang ni kita bukan nak bincangkan yang kuasa, bukan nak bincang tentang zat Allah, bukan nak bincang tentang kudrah, tentang sifat perkuasa, sebab sifat perkuasa dah lepas dah hari itu dalam bab sifat makni itu, kudrat itu dah sudah dah. Sekarang ni kita nak bincang, nak sembang tentang sifat maknawiyah, iaitu kaunu tu. Kaunu tu erti Melayunya keadaan. Baik, keadaan-keadaan ni apa benda? Apa benda keadaan ni, maknawiyah ni? Apa benda ni? Sifat yang macam mana ni? Sifat yang ada ke sifat yang tiada? Ni yang nak dihuraikan. Tak faham pun tak apa, tak ada dosa. Dan keadaan itu, tu nampak tu dia terjemah tu, dan keadaan itu, tu keadaan tu kaunu lah tu. Dan keadaan itu, keadaan kaunu lah tu, ialah satu sifat yang melekat ia akan sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala. Maknanya nak bagi tahu sifat kaun-kaun ni, keadaan ni, mengikut kata ulama yang mengisbatkan ahwal maknawiyah ni, dia merupakan suatu sifat yang melazimi akan sifat ma'ani. Sifat yang berlazim-laziman, yang tak boleh berpisah, yang tak boleh diasingkan daripada sifat ma'ani. Itu maknawiyah. Sebab tu dipanggil maknawiyah, sifat yang dibangsakan kepada ma'ani, sifat yang bersandar kepada ma'ani, sifat yang tak boleh berpisah, yang tak boleh berasing daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani dah belajar itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah, tu ma'ani. Ni bukan nak cerita ma'ani, ni nak cerita maknawiyah. Dan ianya sifat ma'ani ni, sifat maknawiyah ni, kaunu tu suatu kelakuan di antara ada dan tiada. Jadi kalau ditanya dah, kalau seandainya ditanya, adakah sifat maknawiyah itu ada ataupun tiada? Seandainya keluar soalan, adakah sifat-sifat maknawiyah itu ada ataupun tiada? Maka jawab dia, sifat maknawiyah itu adalah suatu sifat yang antara ada dan tiada. Dia sifat yang menengahi di antara ada dan tiada. Bukan ada betul-betul, bukan ada sungguh-sungguh, dan bukan tiada langsung. Menengahi, kata ulama, di antara ada dan tiada. Itu sifat maknawiyah. Ada alasan itu. Dan ianya suatu kelakuan antara ada dan tiada, yakni keadaan itu tidak naik kepada martabat ada dan tidak turun kepada martabat tiada. Apa maksud tak naik kepada martabat ada ni? Makna tak ada, bukan ada sungguh-sungguh seperti ma'ani. Ma'ani ada sungguh-sungguh. Sifat ma'ani ada sungguh-sungguh, ada betul-betul. Itu ma'ani. Ini bukan ma'ani, ini maknawiyah. Nak kata tak ada pun tak boleh, nak kata ada sangat pun tak boleh juga. Menengahi antara ada dan tiada. Kan kita buat contoh, insya-Allah boleh nampak. Boleh nampak sikit-sikit lah. Tak apalah, tak nampak terus pun nampak sikit-sikit, bayang-bayang pun jadi lah. Nanti lama kelamaan ulang-ulang nampak lah. Adatlah tu ilmu. Nak faham bukan masa sekejap. Ada orang 5, 6, 7 tahun baru nampak jalan ngaji tauhid. Tu ngaji tiap hari tu, kita sebulan sekali. Pun kalau saya datang, saya tak datang. Saya kalau ponteng, semua ponteng lah. Kalau saya ponteng, semua ponteng lah. Sebab tu kalau antara guru ponteng dengan murid ponteng, mana yang baik? Yang mengajar ponteng dengan yang mengaji ponteng, mana baik? Dua-dua tak baik. Usahalah dah. Usaha. Allah, tak apa ngaji ni, yang pasal ni nak belajar kerana Allah, nak faham kerana Allah. Bukakanlah pintu-pintu kefahaman tentang ilmu akidah ni, ya Allah. Cukuplah ngaji lah. Allah yang bagi faham dah.
bukan guru. Bukan cikgu yang bagi faham. Tak kisahlah belajar ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, ilmu akademik ke, yang bagi faham tu, yang bagi cerdik tu, yang bagi gerti tu Allah. Terang begini begitu tu orang panggil usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar tak boleh bagi apa pun. Yang bagi faham Allah. Tapi usaha ikhtiar tu diberi pahala. Ni tuan-tuan perempuan ni usaha ikhtiar, usaha datang, usaha hadir, usaha dengar, usaha fikir. Walaupun tak faham, diberi pahala yang sempurna oleh Allah. Tu. Tidak turun kepada martabat yang inilah yang dikatakan sifat maknawiyah. Itulah yang dikatakan sifat maknawiyah. Itu yang dikatakan sifat maknawiyah. Mana tadi? Kaunu tu. Ingat dah. Kaunu tu. Terjemah Arabnya adalah. Itu yang dikehendaki dengan sifat maknawiyah tu. Okey, kita buat contoh begini tuan-tuan. Kertas tisu ni, mari kita tengok contoh ni. Ada eksperimen sikit ni. Nak mendekatkan faham. Kalau tak faham pun tak apalah, haula wala quwwata illa billah. Okey. Kertas tisu ni dipanggil zat. Zat ni makna diri sesuatu lah. Cuma ini bukan zat Allah dah. Sebagai contoh sahaja nak menceritakan tentang sifat-sifat tadi tu. Zat Allah dah memang kita tahu tak serupa dengan zat makhluk. Cuma ni sekadar contoh nak mendekatkan faham tentang apa itu sifat maknawiyah tadi. Kalau nampak bayang sikit-sikit pun tak apa dah. Okey, yang pertama kita kena tahu dulu yang kertas ni namanya zat. Diri benda. Diri sesuatu. Lagi kertas tisu ni dipanggil jisim. Zat yang berjisim. Zat Allah boleh tak panggil berjisim? Tak boleh. Zat Allah tidak berjisim. Jisim tu apa? Sesuatu yang dijadikan ataupun sesuatu yang terjadi daripada hasil daripada pergabungan, percantuman beberapa unsur, beberapa bahan menjadi sesuatu benda. Itu nama jisim. Macam tisu ni, Allah jadikan kertas tisu ni hakikatnya ada bahan-bahan yang tertentu yang Allah ciptakan menjadilah kertas tisu. Samalah macam tubuh badan kita ni ada unsurnya, ada bahan-bahan yang dijadikan, yang digabungkan oleh Allah menjadi tubuh badan kita. Namanya tubuh badan kita ni berjisim. Ni pun berjisim. Maka dipanggil zat makhluk ni berjisim. Faham tak cakap tu? Zat makhluk ni berjisim. Semua tuan-tuan. Bila sebut jisim ni, semualah alam ni semua berjisim. Maknanya alam ni ada unsur-unsur dia yang Allah jadikan. Udara ada unsurnya, api ada unsurnya, angin ada unsurnya, tanah ada unsurnya, batu ada unsurnya, kayu ada unsurnya. Semua ada unsur, semua ada bahan-bahan. Maka semuanya dipanggil berjisim. Jisim tu pula ada dua jenis, satu yang keras, satu yang lembut. Macam kayu ni jisim yang keras, udara ni jisim yang seni, yang lembut, cahaya jisim yang lembut yang boleh bermasuk-masukkan di antara satu dengan yang lain. Air jisim yang lembut. Sebab tu ikan boleh berenang, ikan jenahak boleh berenang. Ikan jenahak boleh berenang. Lama tak mancing ikan jenahak. Dah besar-besar dah barangkali. Okey, dah faham dah. Ini maknanya zat. Tapi zat makhluk dah. Bukan zat Allah, zat makhluk. Baik. Warna putih ni yang tuan-tuan nampak tak putih? Pada kertas ni nampak tak putih? Putih ni namanya sifat. Sifat kertas. Sifat yang ada pada kertas. Kita kata kertas ni bersifat putih. Warna putih ni sifat putih. Jadi diri kertas dengan warna putih ni benda sama ke benda lain-lain? Benda lain-lain. Kertas benda lain, warna putih benda lain, betul? Okey, faham dah situ Okey. Soalannya sekarang ni, bagaimana warna putih tu boleh duduk melekat dekat kertas ni, sedangkan dia benda lain-lain. Kalau macam ni, dinding lain, kertas lain. Dinding lain, kertas lain. Kita tengok ada kertas duk tepek iklan-iklan kat dinding. Kan kertas tu benda lain, dinding benda lain, betul? Macam mana kertas boleh duduk kat dinding tu? Macam mana kertas boleh duduk kat dinding tu?
Padahal dia benda lain-lain. Jawabnya ada yang melekatkan dia. Betul? Ada yang melekatkan. Betul? Kalau tak ada yang melekatkan, boleh tak kertas tu duduk melekat ke dinding? Boleh ke tidak? Tak boleh. Mestilah ada sesuatu yang menjadi asbab kertas tu boleh duduk di dinding, yang kita panggil gam, ataupun pelekat. Okey? Jadi begitulah cerita dia sini tadi. Macam mana warna putih boleh duduk di tisu ni? Jawapannya sama macam tadi lah. Mesti ada yang melekatkan putih ni pada diri kertas. Kalau tak, macam mana putih boleh ada sini? Macam tadi, macam mana kertas nak boleh duduk di dinding kalau tak ada yang melekatkan? Faham tak sekat situ? Kalau faham, kita cepat sudah hari ni, insya-Allah. Bahawa itu minggu bulan apa itu kita dah habis lambat kan? Ni habis cepat lah. Tolak masa yang itu, bawa sini tolak. Jadi boleh je. InsyaAllah 7.30 tu berarti. Okey, jadi yang membolehkan warna putih ni tadi, padahal dia benda lain, boleh duduk di zat kertas yang namanya jisim tadi, adalah dikarenakan oleh satu sifat yang dinamakan maknawiyah. Jadi maknawiyah tu peranan dia membolehkan warna putih duduk di kertas. Faham tak sekarang? Jadi warna putih tu tadi, sifat maknawiyah tadi tu seolah-olah macam gam peranan dia. Peranan dia macam gam, bukan gam macam. Faham tak ni? Perempuan faham? Boleh? Tak faham? Okey, tak faham kita ulang boleh. Ulang sikit. Okey, mula-mula kita faham dah tadi. Diri kertas benda lain, warna putih benda lain. Sekarang ni warna putih ni boleh duduk pula di kertas ni. Macam mana warna putih ni boleh duduk di kertas sedangkan benda asing-asing? Jawabnya, ada sesuatu yang melekatkan putih di kertas ni. Faham tak sekat tu? Kalau macam kita buat contoh dinding dengan kertas tadi, dinding dengan kertas, dinding benda lain, kertas iklan benda lain. Tiba-tiba kita tengok kertas iklan tu boleh bertepek kat dinding tu. Macam mana boleh kertas ni tadi bertepek kat dinding tadi? Jawabnya, ada benda yang menjadikan dia boleh melekat dekat situ. Okey, namanya apa? Gam. Tu betul-betul gam. Memang boleh pegang zat dia tu, melekit tu, gam tu. Tu gam. Gam tu ada ke tidak? Gam ada ke tidak? Ada, betul. Okey. Maknawiyah ni dia macam gam peranan dia. Bukan gam, macam. Jadi kalau orang tanya macam mana putih boleh ada di kertas, jawabnya ada sifat maknawiyah. Maknawiyah itulah yang melekatkan putih ni pada diri kertas. Jadi maknawiyah tu dia punya peranan macam seperti gam peranan dia. Dia bukan gam, seperti. Pada pihak dia tu berfungsi untuk membolehkan warna putih duduk di kertas. Kalau tak ada maknawiyah, putih ni tak boleh duduk di kertas. Kalau dinding tadi, kalau tak ada gam, kertas iklan tu tak boleh melekat di dinding. Jadi kita tengok je, bila kita tengok ada kertas iklan bertepek dekat dinding, kita reti dah mesti ada gam yang melekatkan dia dekat situ. Okey, gam tu tadilah yang diumpamakan seperti maknawiyah. Kalau tak ada gam ataupun kalau tak ada maknawiyah tadi, boleh tak kertas tu nak duduk melekat kat dinding? Tak boleh. Ambil masalah tu bawa kat tisu ni. Kalau tak ada maknawiyah, boleh tak warna putih duduk di tisu ni? Tak boleh. Maka sekarang ni tuan-tuan dah dapat jawapan dah. Kalau saya tanya, apa yang melekatkan sifat putih di kertas ni? Tuan-tuan jawab, sifat maknawiyah. Lepas dah situ tu, nampak dah Boleh dah perempuan?
InsyaAllah. Tadi tak nampak langsung kan? Ni dah macam ada nampak bayang-bayang sikit kan? Okey lah tu. Dah nampak macam bayang-bayang. Dia orang kata bayang pun tak nampak. Dia kata mana pergi kawan kita tu? Lama tak nampak bayang dah. Tak nampak tu. Ni nampak bayang dia okey lah tu. Tak lama lagi nampak tuan lah tu. Biar nampak bayang dulu, nanti ngaji lagi, ulang lagi, ngaji lagi, ulang lagi. Nanti nampak tuan. Bukan bayang, nampak tuan ni pula dah. Sikit-sikit ilmu ni beransur-ansur. Okey, kemudian ada lagi satu soalan. Tu soalan lah tu. Macam gam tadi tuan-tuan. Gam tadi tu yang dekat dinding tu. Nampak ke tidak? Diri gam tu ada ke tidak? Kalau kita boleh pegang tak yang nama gam tu? Boleh. Sebab gam tu benda ada. Nampak tak? Jadi berhimpun. Kalau masalah kertas dekat dinding tadi ada 3 benda. Diri dinding 1, diri kertas iklan nombor 2, dan satu lagi diri gam. Jadi ada 3 benda lah. Jadi dinding, gam, papan iklan. Nampak tak? Jadi gam duduk tengah dah. Gam duduk tengah-tengah. Jadi yang menengahi di antara dinding dan papan iklan adalah diri gam tadi dah. Jadi diri gam ni memisahkan sebenarnya. Diri gam ni memisahkan di antara dinding dan kertas iklan tadi. Sebab apa pula? Kerana gam ni benda wujud. Bila dia benda wujud, dia memisahkan lah. Dia duduk tengah dah. Dia memisahkan. Okey. Adapun maknawiyah ni tuan-tuan perempuan, sebab tu tadi ulama ni kata maknawiyah ni dia bukan ada betul-betul seperti gam tadi, dan dia bukan tak ada langsung. Dia menengahi di antara ada dan tiada. Dia menengahi. Kalau nak dikatakan maknawiyah tu tiada, membawa kepada warna putih tak boleh duduk pada kertas. Kalau maknawiyah tu benda tak ada, tak wujud, tak bolehlah warna putih duduk di kertas. Lepas tu kalau macam tu kita jawab begini, kalau begitu sifat maknawiyah tu ada sungguh-sungguh lah, sama macam kertas lah ada sungguh-sungguh. Pun kata ulama tak boleh lah nak kata kalau maknawiyah tu wujud sungguh-sungguh, tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Membawa kepada nanti ada perpisahan di antara sifat dan zat. Kerana kaedah dalam ilmu usuluddin, setiap sifat mesti duduk betul-betul pada zat. Mesti duduk betul-betul pada zat, bukan terpisah. Kalau macam gam tadi tu, di antara dinding dengan kertas iklan tadi, dia terpisah. Sebab gam tadi, gam yang ada tadi yang menengahi, betul, yang memisahkan di antara diri dinding dan diri papan iklan tadi. Jadi dia menengahi. Jadi hakikatnya kertas tu tak duduk betul-betul di dinding, bahkan dipisahkan oleh yang nama gam tadi tu. Sebab gam tu benda ada. Macam tisu ni lah, kita buat contoh begini. Ni tapak tangan saya, ni tapak tangan saya. Tuan-tuan nampak macam bersatu kan? Nampak macam satu. Tapi sebenarnya tapak tangan saya di kiri kanan ni dipisahkan oleh apa? Oleh tisu ni. Sebab apa? Tisu ni benda ada. Tisu ni benda ada. Jadi dia yang menengahi di antara tapak tangan saya kiri dan kanan ni. Nampak macam satu ni, tapi sebenarnya ada yang memisahkan tapak tangan saya. Iaitu namanya tisu tadi. Jadi tuan-tuan bayangkanlah tisu ni ibaratnya macam gam tadi tu. Bayangkan kertas tisu ni macam gam. Jadi gam ni lah yang memisahkan di antara tangan kanan dan tangan kiri. Jadi kalau soalan, kalau saya tanya, adakah tapak tangan kanan dan kiri saya ni betul-betul bertemu, betul-betul bersentuh? Jawabnya tidak. Kenapa? Sebab ada yang menengahi diri tisu tadi. Sebab itulah kata ulama, sifat maknawiyah tu bukan ada sungguh-sungguh. Kerana kalau maknawiyah tu wujud ada sungguh-sungguh macam diri tisu ni benda ada, maka membawa kepada contohnya sifat kudrat Allah tidak duduk di zat Allah. Bahkan ada benda yang menengahi di antara zat Allah dan sifat kudrat. Jadi dah menyalahi kaedah tu. Kerana kaedah setiap sifat mesti duduk pada zat, bukan dipisahkan daripada zat. Sebab tu alasan kata ulama maknawiyah ni bukan ada betul-betul. Kalau bukan ada betul-betul, kita kata tak ada langsung lah. Nak kata tak ada pun tak apa. Kalau nak kata maknawiyah tak ada, tak boleh. Membawa kepada nanti bagaimana sifat tu nak duduk pada zat. Faham tak tu?
Itu dia alasan dia kenapa dikatakan maknawiyah tu satu sifat yang duduk antara ada dan tiada. Itu alasan dia. Faham kat sini? Fahamlah dekat tempat-tempat kitab-kitab tauhid yang lain, bendanya sama je. Cuma peringkat pertama nak memahamkan tu boleh jadi berat sikit, payah sikit. Dia lah benda baru. Memanglah. Benda baru mula-mula belajar memanglah. Nanti ulang-ulang fahamlah insya-Allah. Allah nak tengok kesungguhan kita. Nak tengok sejauh mana kesungguhan orang ni nak mengaji tauhid. Test sikit tengok. Test dengan tak faham, test dengan pening, test dengan serabut, nak tengok dia sabar ke tak sabar. Dia bersungguh cari ilmu sama tak dengan dia bersungguh cari duit. Kita tengok. Cari duit pening macam mana pun cuba lagi. Betul? Ilmu nak tengok adakah sama macam tu juga. Ada tak dia punya cabaran, makna dia sabar macam mana nak cari dunia dengan nak cari akhirat. Nak tengok. Jadi Allah ujilah dengan kepayahan. Padahal boleh tak Allah Ta'ala nak fahamkan kita serta-merta pagi ni? Kuasa tak Allah nak buat? Kuasa. Jawabnya bulan depan tak datang lah. Nak mengaji apa dah faham? Betul? Itu ada hikmah tuan-tuan. Ada hikmah. Pada nafsu kita tak faham tu tak elok, betul? Nafsu kita faham elok ke tak faham elok? Fahamlah elok. Kalau tak faham, nafsu kata tak elok. Itu pandangan nafsu kita. Tapi pada Allah tak faham kita tu elok juga. Kenapa? Menjadikan orang ni akan sentiasa berulang-ulang mencari. Dalam tak sedar dia ni bersibuk dah, akalnya, hatinya, tubuh badannya bersibuk berulang-ulang pergi ke majlis ilmu. Bukankah tu asbab dosa-dosanya diampunkan oleh Allah? Bukankah tu asbab diberi pahala yang banyak oleh Allah? Bukankah tu asbab darjatnya ditinggikan oleh Allah? Nampak tak? Faham tak ni? Kalau Allah bagi kita faham cerdik segala jenis ilmu, agak-agak nak pergi tak majlis ilmu? Tak ada dah. Minta ampun lah tuan-tuan. Baik kita pergi lepak tepi pantai, pergi jalan-jalan. Buat apa nak duduk bersimpu, sakit tumit, sakit pinggang, sakit itu, kebah-kebah kaki, semut-semut kaki, ular-ular kaki, macam-macam lagi. Buat apa? Tapi ingat tuan-tuan, semua Allah bayar. Allah bayar semua. Subhanallah. Mana nak cari majikan macam ni tuan-tuan? Dia perintah buat kerja, dia tolong buat kerja, dia bagi upah lepas daripada tu. Allah suruh kita beribadat, Allah suruh kita menuntut ilmu. Kita nak menuntut ilmu ni pun ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi sihat oleh Allah. Betul? Yang menggerakkan akal kita boleh memaham, boleh memikir, ni mata boleh memandang, telinga boleh mendengar, akal boleh memikirkan. Bukankah itu pertolongan Allah? Allah tolong. Kemudian daripada tak faham jadi faham, Allah bagi faham. Lepas tu contohnya dia boleh beramal dengan apa yang dipaham tu pun diberi taufik oleh Allah. Allah yang tolong kita beramal dengan ilmu yang kita faham. Lepas daripada tu Allah bayar pula dengan faham. Mana nak cari majikan macam ni tuan-tuan? Tak ada, melainkan Allah. Dia suruh, dia tolong, dia bagi upah. Pak kerja kita, majikan suruh tu kita nak kena buat. Dia tak tolong, pandai-pandai kau lah. Silat-silat tak dapat gaji dia. Ini dah Allah bayar semua tuan-tuan. Perasaan yang kita korbankan dalam pengajian ni, berasa susah, berapa payah, Allah bayar. Allah tak lupa. Allah tak lupa tuan-tuan. Dia maha mengetahui segala-galanya. Itu semua yang tuan-tuan korbankan tu besok boleh tengok pahalanya, balasannya di hari kiamat. Sebab tu syarat nak belajar ni yang pertama, jaga niat kita tuan-tuan. Mesti ikhlas kerana Allah, bukan nak tunjuk kepada orang kita kaki surau, kaki kuliah dah. Apa yang kita dapat kalau harapkan pada orang. Sebab tu selepas daripada contohnya majlis ilmu pun kita istighfar, balik istighfar. Sebab kadang-kadang hati kita ni berbolak-balik. Kita tak nak asbab niat yang tak elok tadi Allah. Makna apa yang kita korbankan ni semua tak laku di sisi Allah. Sebab tu kita kena waspada hati-hati. Jadi jangan asbab kesusahan, kepayahan, kebingungan kita angkat kaki daripada belajar. Jangan. Sesungguhnya kita telah dipermainkan oleh nafsu, oleh syaitan. Berjayalah dia. Berjayalah dia menghasut kita supaya meninggalkan majlis ilmu. Dosa dah? Dosa, kecuali dah pandai.
Kecuali kita dah menguasai ilmu tauhid ni, nak melepaskan tuntutan fardu ain bagi diri kita, dah lepas tu tak apa. Tapi selagi kita tak lepas tuntutan fardu ain, tak belajar ilmu ni, hukumnya haram, dosa. Kerana apa? Daripada tak faham tu nanti boleh merosakkan akidah kita. Sebab tu kena mengaji usaha. Allah nak tengok, padahal Allah boleh je nak bagi kita faham. Dengan tak payah mengaji pun Allah Maha Kuasa bagi faham segala jenis ilmu. Duduk makan tidur alim, makan tidur alim fiqh, makan tidur alim tafsir, makan tidur alim tauhid. Allah Maha Kuasa nak buat. Allah tak berhajat kepada sebab, betul? Allah nak menjadikan sesuatu, adakah Allah berhajat kepada perantaraan? Dah. Dia tak berhajat, tak berkehendak kepada sebab pun nak buat sesuatu. Tapi Allah buka ruang, Allah jadikan sebab tu sebenarnya untuk kita meraih pahala. Tuan-tuan sedar tak sekarang ni? Dalam keadaan tuan-tuan duduk gini, dosa-dosa tuan-tuan Allah gugurkan. Duduk dengar je, Allah gugurkan dosa. Berapa minit tuan-tuan dah korbankan pagi ni untuk duduk majlis ilmu. Tadi yang semayang cerita semayang, tu semayang cerita lain, itu bahagian lain pula. Ni bahagian ilmu ni. Sedar tak sekarang ni? Malaikat Allah Ta'ala ni sedang mendoakan, ya Allah ampunkan si fulan ni, ampunkan si fulan ni, ampunkan si fulan ni. Sekalian malaikat, sekalian makhluk-makhluk Allah ni, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan, semua doa, ya Allah ampunkan orang menuntut ilmu. Ini kelebihan. Tapi kalau seandainya hari ni kita belajar, hari ni faham segala jenis ilmu, kita pun letak jawatan dah, aku tak nak belajar dah. Lepaslah kita, rugilah kita daripada pahala-pahala dan kelebihan yang Allah nak bagi tadi. Ini hikmah. Kenapa Allah jadikan kesusahan, kepayahan tadi? Satunya nak suruh kita istiqamah, supaya cari lagi, besok nak datang lagi. Habis kuliah hari ni, hati tak puas lagi. InsyaAllah bila kuliah akan datang, makna hatinya dah bergantung dengan kuliah yang akan datang. Hatinya tertunggu-tunggu dah kuliah yang akan datang tu. Andai kata dia mati tu tuan-tuan, matinya dalam keadaan hatinya sedang bergantung dengan ibadah. Itu hikmah Allah jadikan. Itu hikmah Allah jadikan. Jadi kena tahu juga sedikit kenapa jadi payah tu. Itu hikmah. Lagi satu, nak bagi tahu betapa mahalnya nilainya ilmu ni. Oh, mahal sangat. Nak dapat tu menghasilkan pengorbanan. Jadi bila kita dah belajar, dah diberi faham, kalau kita tak beramal, patutnya rasa ya Allah ruginya dah. Dah lah nak mencarinya payah. Bila dah dapat pula, aku biarkan sia-sia macam tu tak beramal. Rugi dah. Tapi kalau benda tu dapat dengan mudah-mudah, kita takkan peduli, kita takkan hargai, tuan-tuan. Benda yang biasa kita dapat dengan mudah, kita takkan hargai. Tapi kalau benda tu dapat dengan payah, jangan buat main-main. Dalam Malaysia ada 3 biji je kereta tu. Bila kita dapat dia, kita pasangkan ubat nyamuk, pasangkan kelambu, pasangkan selimut, kita tak selimut. Sebab apa? Benda payah dapat, benda mahal. Jadi kita harga. Begitulah ilmu, begitulah amal, begitulah yang nama pahala. Supaya kita jadi sayang. Yang nama pahala ibadat ni, orang yang jahil sahaja mengatakan senang nak dapat pahala. Orang yang jahil sahaja mengatakan senang nak dapat pahala. Sedangkan Imam Ghazali kata pahala ni sukar nak diperoleh. Kerana kena perlu ada banyak proses, banyak rintangan, banyak halangan, banyak gangguan, banyak musuh. Kalau tak pandai, memang tak akan dapatlah yang namanya pahala ni. Nak dapatkan pahala ni perlukan pengorbanan. Masa, waktu, penat, lelah, harta, benda macam-macam. Cara buatnya mesti betul, kesabaran kena tinggi, baru dapat pahala. Jadi orang yang tahu nilai pahala ni, dia akan sayang pahala. Dia akan jaga pahala dia elok-elok. Dia akan jauhkan dirinya daripada membuat sebab-sebab yang membatalkan pahala. Dengan sendiri dia tak nak mengumpat. Aku tak nak mengumpat. Na'udzubillah, aku tak nak mengumpat. Bukan senang nak dapat pahala. Bukan senang nak menghasilkan pahala semayang tu. Bukan senang nak menghasilkan pahala menuntut ilmu tu. Jadi aku tak nak buang dengan mudah-mudah. Ini orang yang tahu nilai pahala. Dia akan jaga pahala dia tadi. Dia akan jaga dirinya daripada membuat sebab yang Nabi sebut boleh merosakkan, membinasakan, memadamkan, menghapuskan pahala sebanyak mana pun. Kata Imam Ghazali, lidah kita ni kalau kita tak jaga, dia cakap dalam masa yang singkat,
Dia akan bercakap dalam masa yang singkat, tapi daripada perkataan yang singkat tadi menghapuskan pahala yang berpuluh-puluh tahun kita dah buat. Lidah punya pasal. Dah berbelah tahun daripada akil balik sampai sekarang, umur kita dah berapa banyak? Berapa banyak dah puasa kita, berapa banyak dah qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya lah kalau nak dihimpunkan daripada akil balik sampai sekarang. Tapi ketahuilah tuan-tuan, kalau lidah ni kita tak penjarakan dia, kalau kita tak jaga dia betul-betul, dia cakap tak sampai 15 saat boleh hapus segala pahala. Namanya mengumpat, tuan-tuan. Orang yang mengumpatnya orang yang tak tahu nilai harga pahala tadi. Orang yang tak tahu nilai, orang yang tak sayang pahala dia. Sebab Nabi terang-terang cakap dah, Nabi mustahil bohong. Betul? Mustahil Nabi dusta, Nabi benar. Apa yang Nabi kata? Mudah daripada faham hadis itu. Mengumpat ni memindahkan pahala kebajikan kita semuanya kepada orang lah. Siapa penat? Penat tak kita? Penat. Siapa untung? Orang yang kita umpat tu untung. Sebab dia dapat segala pahala amal kita. Dapat sungguh, bukan Nabi cakap lawak. Yang bermati-matian ibadatnya kita. Tiba-tiba mudah-mudah bagi semua kat orang. Jadi kita ni tak bijak lah kalau macam tu. Itu tak cerita dengki lagi. Dengki padam semua habis. Tak kira haji, tak kira umrah, tak kira korban. Habis licin. Nabi kata, Nabi tak dusta, Nabi tak bohong. Wajib yakin apa yang Nabi sebut. Jadi orang yang takut pahalanya binasa, rosak, dia akan jaga diri. Aku tak nak mengumpat, aku tak nak berdengki, aku tak nak bersangka buruk dengan orang, aku tak nak ada penyakit ujub dalam hati aku. Sebab Nabi sebut benda-benda ni jadi asbab sebanyak mana pun amal yang aku dah buat, semuanya dipadam oleh Allah. Dia kata aku mati dalam keadaan begini, mati tak sempat taubat, memang aku balik akhirat bawa dosa saja, takkan bawa pahala sebab dah habis binasa atas dunia dulu sebab perbuatan aku sendiri. Ini hikmah kata Imam Ghazali, kenapa Allah jadikan rintangan-rintangan dalam ibadah, supaya hamba tu tahu payahnya nak menghasilkan ibadat, payahnya nak menghasilkan pahala, supaya hamba tadi sayang dengan pahala dan dia jaga betul-betul pahala tadi. Macam duit lah, kalau orang kata payah sangat dapat duit, dia akan jaga baik-baik. Sampai kadang-kadang jadi bakhil, nak makan pun berkira sangat. Sampai macam tu melampau lah. Dia kata susah cari duit ni, padahal gaji dia pencen dia 5-6 ribu sebulan, tapi makan sardin, makan ikan bilis macam tu. Anak-anak nak makan biskut je. Sampai macam tu tu melampau Allah. Mudah-mudahan faham. Sebab tu nak bagi suntikan semangat. Sebab setan ni, dalam ni, setan ni, nafsu ni, dia memang tunggu je. Dia tunggu peluang aja. Dapat pula bila kita ngaji tak faham, ngaji tak gerti, dia akan bisik. Apa faedah kau pergi ngaji ulang-ulang benda kau tak faham, baik kau berhenti. Jadi macam betul. Padahal tu perangkap dia, nampak tak? Banyak orang yang kantoi, tuan-tuan. Banyak orang yang kantoi mengaji ni. Mula-mulanya ramai, lepas tu bila dia hadap benda susah, habis lagi dah. Rugilah tadi. Rugilah ganjaran yang Allah bagi tadi. Nak duduk dalam nak jadi sebagai seorang penuntut ilmu, dah tak ada dah tak mengaji. Nak panggil penuntut ilmu apa, dah tak mengaji. Dapat tak kelebihan-kelebihan tadi? Tak dapat dah. Didoakan tak lagi oleh malaikat? Tak ada dah. Sebab dia dah pencet, dah berhenti. Rupa-rupanya di sebalik kesusahan kita belajar ni banyak maknanya balasan-balasan baik daripada Allah yang kita tak boleh lihat dengan mata kepala kita. Tetapi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat, sesungguhnya naklah kita yakin sungguh-sungguh dalam hati, semua tu bukan dongeng, semua tu bukan tipu, semua tu benar Allah bagi pada kita. Ingat macam tu, insya-Allah boleh menguatkan semangat kita nak belajar meskipun tak faham. Kalau faham itu kira bonus. Bonus lah. Kalau Allah nak bagi kita faham, mujur Allah nak bagi kita faham, alhamdulillah. Tak faham dosa ke? Dosa tak kalau tak faham? Tak. Yang dosanya apa? Tak mengaji. Tak mengaji itu garanti dosa. Tapi kalau tak faham, tak dapat pahala lagi. Subhanallah. Tu motivasi sikit, bagi semangat sikit. Malu tuan-tuan kita tengok orang pergi kursus nak jadi jutawan lah. Yang kursus orang nak jadi jutawan tu, pendaftaran RM1,000. Tapi dia kata habis kursus ni, jadi jutawan kan senang. Dalam tu kena maki, dalam tu kena bodoh, dalam tu kena apa? Relax je. Sebab nampak dah jutawan punya pasal.
Kena bodoh pun bodoh lah. Betul? Penuh dewan tuan-tuan. Penuh dewan. Dia kata peserta nak ambil 2,000 orang ni penuh. Nak jadi jutawan punya pasal. Pendaftaran 2,000. Beres tak ada hal sebab dia pandang ini 2,000 dengan juta apa ada hal baru RM2. Kena bodoh pun tak apa, kena maki pun tak apa, kena apa pun tak apa. Dia yang bagi motivasi tadi, dia sabar, dia catat, dia apa. Sebab target dia nampak dah, ini dunia kalau lepas ni memang aku kaya makan tak habis lah ni. Dia tak nampak duduk dalam majlis ilmu ni lebih dahsyat daripada tu lagi. Tapi tak adalah sampai ilmu-ilmu yang disampaikan di nasihat-nasihat daripada guru tu tadi sampai kena maki, sampai kena bodoh, sampai kena apa tak. Tapi tak boleh hati, tisu. Ada yang tak boleh dengar macam tu. Kita ni janganlah malas sangat nak mengaji. Dia punya berasa macam kena maki cakap macam tu. So guru kata jangan malas mengaji, mari kita bersungguh, jangan buang masa rugi tuan-tuan. Dia berasa macam kena maki. Tengok setan punya permainan. Dah tak datang dah lepas daripada tu. Allahu akbar. Dia punya tipu daya dahsyat tuan-tuan ngaji agama ni. Sebab tu pahalanya dahsyat Allah bagi. Jadi tuan-tuan ni nak bagi tahu saya, nak bagi tahu tuan-tuan ni orang yang Allah Taala senaraikan dalam golongan senarai-senarai nama-nama orang yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak mustahil tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu. Melainkan orang-orang yang Allah pilih, insan-insan pilihan Allah disenaraikan dalam golongan orang-orang yang mendapat pandangan yang istimewa daripada Allah. Sebab tu kita kena syukur sangat-sangat. Ya Allah, alhamdulillah. Aku bukan orang baik. Ya Allah, aku banyak dosa, banyak maksiat. Tapi bersyukur sangat Kau letakkan aku juga dalam senarai orang-orang yang istimewa di sisi Kau, ya Allah. Sebab Kau nak bagi kelebihan. Itu hak Allah. Dia Tuhan kan, dia nak bagi kelebihan pada siapa, itu hak dia. Betul? Orang yang buat maksiat, pencuri, penzina, Allah ubah, Allah pilih dia jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Padahal dia punya masa silam dia, apa maksiat yang dia tak buat. Tiap-tiap hari berzina, tiap-tiap hari minum arak, berjudi. Tapi bila Allah kendak jadikan dia kekasih, siapa boleh larang? Siapa boleh larang? Siapa boleh bangkang? Siapa boleh bangkang kehendak Allah? Siapa boleh halang kehendak Allah? Nampak tak? Daripada pencuri, penzina, pembunuh, Allah ubah dia, Allah ambil dia, Allah ubah jadi kekasih Allah. Bal'am bin Ba'urah punya hebatnya ilmunya, ibadatnya sampai boleh terbang di udara, punya hebat karamat yang Allah bagi. Tapi matinya kafir. Nampak tak? Siapa nak bangkang? Siapa berani bangkang? Itu pentadbiran Allah. Siapa dia nak, siapa dia nak buang, dia buang. Itu Tuhan. Ada wali wilayah perempuan, tukang gelek, penari gelek asalnya. Allah ambil dia jadi waliul kekasih Allah, tuan-tuan. Jadi kita ni tengok kita ni bukan orang baik, tuan-tuan. Kita ni hati leka, lupa, lalai. Dalam sembahyang kita kata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita ngaku mula-mula sembahyang kata ya Allah aku menghadap Engkau ya Allah. Bohong, tubuhnya sahaja tapi hatinya lari ke tempat lain dalam solat. Kita ni bukan hamba baik, kita ni banyak dosa, banyak maksiat. Tapi Allah pilih, Allah panggil juga duduk dalam senarai orang-orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kata apa, ini hak Allah. Patutnya kita berasa mujur ya Allah. Meskipun aku ni hamba yang leka, yang lupa, yang lari dalam semayang tapi lagi, apa maksud semayang tapi lagi? Tubuhnya hadir tapi hatinya lari ke tempat lain. Pun Kau pilih juga ya Allah, Kau bagi juga macam-macam kelebihan ni. Alhamdulillah. Waktu kena syukur dengan Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dipilih oleh Allah. Tak lupa anak bini kita, cucu cicit, keturunan kita sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik menjadi penuntut ilmu. Tak lupa juga kawan-kawan kita, sahabat andai kita yang lain, kawan-kawan yang banyak berbuat baik. Kadang-kadang orang ni buat baik dengan kita, banyak dia tolong kita, tapi dia belum lagi dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu. Jadi kita doa, minta pada Allah, apa yang kita dapat ni, jadi orang belajar, orang mengaji ni malah-malah pun minta Allah Ta'ala kurniakan juga kepada orang-orang yang banyak berbuat baik, yang menolong kita, yang mendoakan kita.
Mudah-mudahan Allah bagi juga nikmat yang serupa, dipilih oleh Allah sekaliannya tidak terkecuali. Begitulah juga dengan orang-orang yang tak senang hati dengan kita, yang kadang-kadang selalu mengumpat kita, memfitnah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka penuntut ilmu yang menjadi asbab, mudah-mudahan mereka berubah menjadi orang yang jauh lebih baik daripada kita lagi, insya-Allah. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Berhentilah kat mana tengah jalan ke tepi jalan ke, berhentilah situ. Nanti kita tunggu bah yang akan datang lah, naik dah. 7:30 dah, kerana nasi lemak kan dah jadi sejuk apa benda semua. Jadi kita sudahkanlah sini insya-Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dipilih lagi oleh Allah untuk menghadiri mana-mana majlis ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri musabaqat. Allahumma khallisna ya Allah mimma ana fihi ikhlasan jamila. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tanda tu muka surat 68 lagi dah. Insya-Allah.